Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton. Hai, saya Maria, merupakan pengurus jualan di Pixio. So, Alhamdulillah hari ini 25 Mac 2020. So, kita dah seminggu lebih kurang kita dalam perintah kawalan pergerakan ni. Okay, so untuk malam ni macam biasa Pixio Care, alright. So kita akan share dengan korang apa mungkin tips-tips yang sesuai dengan isu semasa kita. So hari ni baru sahaja kita dapat makluman yang PKP kita telah pun dilanjutkan kepada 14 April. So kalau kata kira-kira lebih kurang dalam 20 hari bermula daripada esok, iaitu 26 Mac sehingga 14 April adalah lebih kurang dalam 20 hari. So apa mungkin yang akan berlaku dalam 20 hari ni? Ada banyak perkara yang kita sangat takut akan berlaku. So sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih yang sedang menonton. Hai, jangan lupa untuk tekan button share sebagai pengeras. Mungkin ada yang malam ni sedang orang kata apa bersantai-santai, boleh dengar apa perkongsian kita dan boleh dapat banyak manfaat. Dan kita juga akan share 3 tips ataupun 3 perkara yang anda perlu beri perhatian sepanjang tempoh PKP ini. Lebih-lebih lagi bila PKP ni dilanjutkan pula sehingga 14 April ni. So saya harap semua orang masih lagi kekal bertenaga, masih lagi bersemangat, masih lagi orang kata apa ceria, tenang walaupun tak boleh nak ke mana-mana, terhad pergerakan kita hanya dalam rumah sahaja kan. Orang kata baru-baru ni heboh dan viral, si isteri hantar suami pergi market beli barang-barang dapur. Kecoh satu Malaysia, tak kenal bawang putih, nak beli bawang putih banyak mana, tak kenal labu, pergi beli labu pula kan. Ada macam-macam cerita yang sangat orang kata apa di saat genting ni mencuit hati. So kurang-kurangnya rakyat Malaysia ni dia tak panik, dia tak negatif pemikiran kita. Itu satu perkara yang patut sekali kita semua bersyukur. Baik, so sebelum saya pergi terus kepada 3 perkara yang boleh kita semua ambil perhatian sepanjang tempoh PKP ini, okey, kita nak announce dulu yang Pixio beroperasi seperti biasa. So kalau kata korang nak tanya apa-apa ataupun mungkin nak buat booking, mungkin majlis lambat lagi nak buat booking pun boleh, tidak ada masalah. So just tekan link di atas, tim customer support kita akan bantu anda insyaAllah. So guys, so apa mungkin tips ataupun perkara pertama yang perlu korang ambil perhatian sepanjang tempoh PKP ni ataupun perintah kawalan pergerakan. Saya harap saya tak salah sebut insyaAllah. So untuk PKP, ini 3 perkara yang sangat penting yang telah pun saya shortlistkan sebagai perkara yang paling utama untuk dititik beratkan dalam tempoh ini. Dan lebih-lebih lagi bila tempoh ini dipanjangkan, dilanjutkan sehingga 14 April, lebih lagi penting. Baik, so untuk yang perkara pertama. So yang perkara pertama, okey, perkara pertama daripada 3 yang bakal saya sharekan pada malam ni, insyaAllah tak lama, tak panjang pun. Untuk perkara pertama adalah pentingnya untuk kita mengumpulkan ahli keluarga dan berbincang. So apa mungkin yang penting sangat untuk ada mesyuarat keluarga? Baik, ini adalah mengikut pengalaman peribadi saya dan juga melihatkan kepada cara keluarga saya menguruskan hal-hal mustahak di dalam tempoh ini. So saya dapati keluarga belah mak saya pun ada buat, keluarga belah ayah saya pun ada buat, alhamdulillah. So saya rasa penting sangat untuk dikongsikan kepada anda. Mungkin ada yang telah buat, alhamdulillah, tahniah, iaitu berbincang. Duduk semeja, pastikan kesemua ahli keluarga ada. Okey, bukan maksudnya dengan tok, nenek, oyang semua kan ada. Okey, maksudnya orang yang di dalam isi rumah. Orang yang ada di dalam rumah perlulah menghadirkan diri di dalam meja perbincangan itu. Baik, sebab apa? Sebab kita perlukan kerjasama daripada semua orang yang kita nak kena hadap selama tempoh PKP ini. Okey, sebagai contoh, kalau ahli rumah saya ada 8 orang, tolak dengan nenek saya yang kurang sihat, okey, tinggallah 7 orang. So 7 orang ni perlu ada di meja perbincangan. Apa yang perlu dibincangkan? Apa yang perlu kita
orang kata apa agenda-agendanya. So antaranya ya, dah tentu tak dapat lari, kita perlu bincang tentang perbelanjaan ataupun kewangan kita. So macam mana kita nak handle? Adakah kita perlu berjimat? Apa ni, nak hadkan pergi dapur ke, yang macam viral juga sekarang ni tengah trend. Bukan hanya perintah kawalan untuk tak keluar rumah, perintah kawalan untuk jangan masuk dapur banyak kali. Baik, so untuk perbincangan ni, biar dia berkisar tentang bagaimana cara kita sekeluarga ataupun kita serumah. Mungkin ada yang bukan duduk bersama dengan keluarga sepanjang PKP ni, mungkin ada yang duduk dengan housemate, ada yang duduk dengan roommate, ada yang sedikit kesian, mungkin ada yang duduk seorang. Depends kepada keadaan masing-masing. Tapi yang pasti anda perlu luangkan masa, insyaAllah tak lama perbincangan keluarga saya pun 2 jam lebih kurang. 2 jam tak lama. 2 jam tak lama lah ya, untuk kita bincang sesuatu yang sangat mustahak. So sekurang-kurangnya walaupun anda duduk seorang, secara individu, duduk, okey, kalau boleh tulis apa mungkin perancangan anda perbelanjaan sepanjang tempoh PKP ini. So antara yang boleh saya bocorkan sikit di sini ahli keluarga saya, kita bincang. So mungkin perlu ada hari yang kita berpuasa dalam seminggu, berapa kali nak kena puasa, dan kita punya jenis makanan. Bila kita dah pilih menu, dia akan efek kita punya pembelian barangan. Okay, sekaligus boleh menjimatkan perbelanjaan lah. Bila kita ada jadual, bila kita ada sesuatu, kalau dalam bisnes, kalau dalam soal kerja ni kita bagi SOP lah, kan ada plan, jadi semua akan lebih kemas. Semua akan lebih kemas, dan orang kata apa, tak lari daripada bajet yang sepatutnya. So antara tips-tips untuk korang jimat di dapur, antaranya adalah korang boleh buat makanan yang tahan lama, jeruk-jeruk, buat sambal banyak-banyak masuk dalam peti ais. Okey, perap siap-siap, ayam ke ikan ke perap. Okey, bila nak guna, nak masak, masak banyak, yang berapa banyak yang nak dimakan saja. Boleh list down menu-menu yang tak perlukan barang yang basah. Mungkin macam telur, sardin, ikan bilis dan sebagainya. Dan saya percaya ramai yang sedang menonton ni mungkin di kalangan suri rumah ataupun mereka yang rajin ke dapur. Mereka mungkin sangat setuju, dan mungkin mereka juga dah pun ikhtiarkan benda ni lebih awal. Alhamdulillah, dan tahniah diucapkan. So kepada mereka yang mungkin merasakan penting untuk live ni ada di kalangan keluarga ke kawan-kawan, mungkin risau kawan-kawan yang duduk jauh-jauh ke kan, boleh share live ni, boleh tekan button share. Tak susah pun nak tekan button share tu, tekan saja button share, sharekan di wall anda. Baik, so itu dia perkara pertama yang perlu dititik beratkan sangat-sangat sepanjang PKP ni. Lebih-lebih lagi PKP ni dilanjutkan sehingga 14 April. So yang pertama tadi kita share, kena duduk semeja dengan semua ahli rumah ataupun ahli keluarga, bincang tentang perbelanjaan, kewangan, dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan lah. Kalau macam keluarga saya, benda yang selain daripada kewangan, kita bincang tentang soal ibadah. Sebab rugi suruh rugi kalau kita sebagai keluarga Islam ni. Satu rahmat sebenarnya di sebalik musibat, kita berada dengan keluarga kita. Orang kita bersoalan macam we are stuck together without any reason untuk kita berai pada waktu ni. So kita kena bersama-sama tempuh virus ni, dan kita nak kena hadap pula dengan ahli keluarga kita setiap hari. So why not dengan masa 24 jam satu hari, dan kalikan pula dengan berapa hari kita nak kena bersama-sama ni. So boleh isi masa dengan ibadah-ibadah. Antara yang paling mudah sudah tentulah solat jemaah dan juga berpuasa. Baik, terima kasih yang menonton. Hai, Assalamualaikum, Muhammad Naim Rosni, Khalila Syafiqah, Hanif Hadi, Hanis. Thank you so much.
Dan yang sedang menonton jangan lupa untuk tekan button share. Semoga insyaAllah lebih ramai yang dapat manfaat supaya mereka boleh mendengar bersama, boleh ambil manfaat bersama. Sebab boleh jadi mereka tak tahu pun tentang hal ni, tak tahu macam mana nak handle, tak tahu, mungkin mereka dalam keadaan yang panik ya. Kita tak pasti bagaimana keadaan-keadaan mereka, dan itu menjurus kepada poin kita yang kedua. Apa perkara yang perlu kita titik beratkan dalam tempoh PKP ni, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan? Apa perkara kedua? Perkara kedua adalah kita perlu ambil tahu kejiranan kita. Ini sangat penting. Okey, dalam Islam, adab berjiran, kita perlu tahu jiran kita ni kalau tak makan berdosa satu kawasan tu. Jadi lebih-lebih lagi saat-saat genting ni, tanya khabar dengan jiran kita. Mana boleh jumpa dengan jiran, tak boleh keluar rumah. Okey, kita ada WhatsApp. Kita bukan duduk zaman batu. Jadi kita boleh contact mereka, kita boleh tanya khabar. Adakah kita tak dapat hulur duit, mungkin kita boleh hulurkan sedikit bekalan makanan sekurang-kurangnya untuk kelangsungan hidup dalam tempoh 20 hari lagi. Esok 26 hingga 14 April kalau saya tak salah. Kira kita ada dalam 20 hari lagi ya. 20 hari nak lalui ni untuk mereka yang mungkin ada rezeki, Allah bagi cukup barang-barang dapur dia semua, mungkin tak rasa. Tapi untuk mereka yang Allah, mungkin RM10 saja tinggal, masih lagi cari-cari duit bawah sofa ke bawah katil. Ni sangat satu keadaan yang sangat menyedihkan. Kalau boleh, kita tak nak ada orang yang macam ni dalam kejiranan kita. Ya. Alright, Hanif Hadi tulis. Nombor 2, ambil tahu kejiranan. Ya, ambil tahu kejiranan. Adalah sangat menyedihkan ya kalau kata ada di kalangan ahli jiran kita, Korea kita, yang tidur dalam keadaan lapar. Ini tak sepatutnya berlaku dalam sesebuah negara Islam. Kalau kata kita ni bukan jenis yang bercakap dengan orang, tak, orang kata hidup ni tak berjiran lah, tak bercakap dengan orang, sila orang kata apa, didik diri kita untuk ada sifat kejiranan. Sebab mungkin hari ini kita selamat, kita survive untuk tempoh PKP ni. Akan datang kita tak tahu ujian apa pula Allah nak bagi, yang mana kita pula memerlukan bantuan daripada jiran kita. Jadi kita juga sudah tentu pada waktu kita nanti akan hadapi pula masalah, kita mengharapkan orang boleh hulurkan tangan. Kita buat bersamamu sikit malam ni. So guys, thank you so much yang menonton. Saya harap dapat manfaat insyaAllah. So yang baru-baru menonton, hai, saya Maria. Hai, selamat malam semua. Jangan lupa tekan button share supaya lebih ramai boleh dapat manfaat, boleh tahu apa 3 perkara yang saya nak kongsikan malam ni. So 3 perkara yang penting sangat-sangat untuk dititik beratkan dalam tempoh PKP ini. Lebih-lebih lagi bila PKP ini disambung pula, dilanjutkan sehingga 14 April. So ada yang baru masuk, hai, thank you so much yang baru masuk, bagi thumbs up dan sebagainya. So kita dekat poin yang kedua tadi. So bercakap tentang jiran, dia tidak menghalang untuk kita nak hantar makanan dekat jiran kita, tak menghalang kita untuk bertanya khabar ya. Kalau kata malu macam mana pun, apa kata ambil apa kata apa? Ambil masa ini untuk didik diri kita, untuk mulakan sesuatu yang baru. Mulakan dengan semudah hai. Hai jiran. Macam tu kan. Hai jiran. Apa khabar? Sedang kain ke tu? Kan? Sebab dah tiba waktu untuk kita saling bergantung. Ini dipanggil bekerjasama, bagai aur dan tebing. Macam tu berbahasa Melayu. Melayu ni bukan sekadar kaya dengan bahasa, kita kaya dengan adab. Jadi adab ni sangat-sangat bagus di waktu-waktu yang sangat genting. Okay, Hanif Hadi. Hai Maria. Hai Hanif. Okay.
So, terima kasih yang menonton dan tekan button share. Semoga Allah beri korang rezeki lagi-lagi waktu macam ni kan. Moga Allah buka banyak pintu rezeki kat korang sebab share live ni, sebab boleh buka pula pintu info kepada kawan-kawan yang lain yang mungkin juga baru menonton. Apa ni, ada apa ni. Alright, so kita janji ada 3 perkara yang perlu korang titik beratkan semasa PKP ini. Baik, sebelum saya pergi kepada perkara yang terakhir untuk kita ambil perhatian, adalah suka untuk saya share sedikit sebanyak tentang Pixio. So guys, Pixio beroperasi seperti biasa ya, seperti biasa. Kita sentiasa ada untuk korang, insya-Allah. Kalau kata nak tanya apa-apa, dan yang best sekali kita drop 2 promosi sekarang. Kita ada promosi kahwin untuk yang mungkin bakal melangsungkan perkahwinan pada tahun ini ataupun awal tahun depan pun kita masih lagi ambil booking. Bulan 1, bulan 2 kita ambil booking. Okay, so jangan takut, saya kahwin tahun depan lah, tak apa ke saya nak buat tempahan. Ya, boleh, anda boleh buat tempahan untuk bulan 1 dan juga bulan 2 tahun depan, masih boleh. Hanif hadir yuran ilmu malam ni. Ya, yuran ilmu. Sebab tak perlu bayar pun kan Hanif kan. Simple sangat, hanya dengan tekan button share. Okay, saya percaya Hanif Hadi mungkin antara mereka yang dah bantu untuk share live ni. Semoga Allah murahkan rezeki Hanif. Jadi saya share jugalah Hanif. Hanif Hadi ni buat takoyaki. So kalau you guys semua yang duduk kat kawasan Seremban ni Hanif, boleh tulis lokasi kat mana Hanif. Untuk kawan-kawan kita yang mungkin sedang menonton malam ni, diorang boleh terus cari Hanif esok. Mungkin lapar nak takoyaki. Tak silap saya Hanif ada buat delivery. Under Chef Taco punya brand. So Chef Taco banyak location yang diorang buat delivery tau. So korang boleh terus pergi kat page Chef Taco. Korang boleh like page diorang. InsyaAllah korang boleh dapat banyak info kat situ. So itu dia, saya share sikit tentang Pixio tadi. Kita beroperasi macam biasa. Kalau berminat untuk booking, kita ada promosi untuk majlis kahwin. And kepada owner-owner business you guys, ada good news untuk korang. Kita ada buat offer produk photoshoot. So disebabkan sistem pos di Malaysia, pos Malaysia tak tutup. Ya, saya ulang balik, pos di Malaysia tak tutup. Okey, mereka beroperasi seperti biasa, cuma dengan penghad waktu bekerja. Jadi anda boleh hantar barang-barang anda ke alamat HQ Pixio. Tapi sebelum tu sila hubungi tim kita di link di atas. Okey, hanya dengan harga RM100 saja korang boleh buat shoot untuk korang punya produk. Tapi kalau nak RM100 tu, korang kena tekan link kat atas dulu. Nanti tim kita akan bantu macam mana nak dapatkan produk photoshoot ni dengan RM100 saja. Sebab harga asal dia adalah RM300 untuk shoot produk. So Hanif boleh share dengan bos Chef Taco, tim Pixio, kita buat offer untuk shoot produk RM100 saja. Tapi ada dia punya cara-cara dia untuk mendapatkan RM100. So boleh share dengan kawan-kawan Hanif juga kita punya offer produk photoshoot. So guys, itu dia. Kita share sikit poin-poin yang berkaitan tentang Pixio untuk korang sentiasa dapat update apa Pixio sedang buat sekarang dan sebagainya. So kita pergilah terus kepada kita punya perkara yang ketiga. Perkara ketiga untuk diambil perhatian semasa proses semasa tempoh PKP ini adalah rancang aktiviti anda. Perkara ketiga ni dia mungkin bunyi macam klise, macam arahan pihak sekolah. Tapi bagi saya ini sangat-sangat penting untuk memastikan kita produktif. Sebab sepanjang tempoh 7 hari lebih kurang kita dah duduk dalam PKP ni, saya perasan adalah sesuatu yang tak sihat bila saya lihat rakan-rakan di social media saya mula mengeluarkan status-status yang seperti ini. Tak tahu dah nak masak apa. Nak masak apa bagi cadangan. Tak tahulah nak buat apa. Kemas-kemas rumah, tengok TV. So, kalau boleh rancang aktiviti apa nak buat. Sebab untuk kita nak keluar daripada tempoh PKP ini, kalau boleh kita nak keluar, kita nak merdeka dalam keadaan yang kita sihat,
dalam keadaan kita ni bukan sekadar badan kita sihat, fizikal kita sihat, kita nak juga mental kita sihat. Jadi pengurusan emosi kita, dan kemudian kita juga tak nak kita keluar daripada tempoh ni dalam keadaan yang murung. Lebih-lebih lagi mereka-mereka yang mungkin duduk keseorangan. Jadi kalau kata korang tekan button share live ni, bolehlah sampai dekat mereka-mereka yang mungkin lonely, yang duduk sorang-sorang. Please plan something, buat sesuatu. Kalau kata sampai tahap nak kena buka YouTube, buat DIY pun buatlah DIY, origami ke whatsoever, anything yang boleh kita buat activity dengan brain kita sekurang-kurangnya. We need to think, we need to use our brain. Kita kena keluarkan peluh, exercise, kemas rumah and whatsoever. Anything yang boleh buat kita produktif. Mungkin kita tak mampu aktif, tapi kita boleh produktif. Gerakkan badan kita. Gerakkan badanmu. Tiba-tiba. Okay, so Hanif Hadi tulis, menarik, offer RM100 je shoot produk. Yes, it is. Ni adalah sempena kita launch produk photoshoot. But before ni kita tak pernah buat, and ni first time. Hanif Hadi, nombor 3, rancang aktiviti. Yeah, thank you so much sebab tolong tulis nota. So Hanif Hadi mungkin tadi tak tulis nombor 1, mungkin baru masuk kan. So nombor 1 tadi adalah duduk semeja dengan ahli keluarga dan bincang perbelanjaan, bincang tentang perbelanjaan semasa PKP. Ini sangat-sangat penting. Dah tentu kalau dah duduk semeja dengan ahli keluarga, bukan hanya bab-bab duit je kita nak bincang. Macam saya share tambahan sikit tadi, boleh orang kata apa, kita boleh bincang benda yang selain daripada perbelanjaan kewangan. Kita juga boleh bincang tentang hal-hal ibadah, nak tegur menegur ke. So kalau boleh adakan perbincangan ini supaya kita boleh hadapi tempoh PKP ini dengan tenang, ya. Kita tak berada dalam keadaan yang sangat stres. Yelah, bayangkan ya, kalau seorang suami goyang kaki layan anak saja di rumah, yang isteri lah yang kemas rumah, basuh kain, memasak. Ini sesuatu yang bagi saya tak patut berlaku semasa tempoh PKP ini. Sepatutnya dia ada satu kerjasama, ya. Baik, so Hanif Hadi tulis kesian mereka yang kesorangan, ya. Yes, sangat-sangat kasihan. Okey, bagi saya, mereka-mereka yang duduk kesorangan, korang boleh main game. Saya tak suruh ataupun saya tak suggest untuk anda main game dengan tega. Maksud saya di sini adalah main game dengan ada jadual. Sebab game ni sekarang pun best dah. Game kita boleh main secara online. Ada orang untuk kita berbual. So mereka yang duduk seorang tu, dia tak akan dapat rasa kesunyian ataupun tak orang kata apa, kita kalau boleh kita tak nak ada orang yang melalui fasa kemurungan di tempoh ini. Sebab tak bestnya tempoh ni, duit makin sikit, dia tak jadi banyak. Kebanyakan orang kewangan mereka makin sedikit, bukan makin bertambah. Jadi waktu-waktu macam ni penting untuk ada sokongan moral kawan-kawan ataupun ahli keluarga ataupun strangers. At least strangers. Tapi kena berhati-hatilah bila seorang ni banyak godaan. Janganlah terjebak dengan benda-benda yang tak baik dan tak senonoh. Baik, so Hanif Hadi, dia boleh tanya lagi. Boleh tanya kawan-kawan introvert nak buat apa kat rumah. Ya, betul. So kebanyakan rakan-rakan introvert kita dah mula share dekat social media berapa banyak buku yang mereka dah mula habis baca. Ini satu benda yang sangat bagus lah. Dia mengajar kita untuk mengisi masa dengan baik. So sebenarnya rakan-rakan introvert ni tak semua juga yang akan hadapi fasa kemurungan. Kebanyakan mereka yang introvert sebenarnya waktu ni adalah waktu kegemilangan. Inilah waktu yang mereka sangat bahagia sebab diorang sangat suka kepada ketenangan, ya. Suka kepada bersendirian. Bagi mereka bersendirian tu dia recharge. Yang kita mungkin risaukan adalah mereka-mereka yang berkarakter ataupun bersifat extrovert, ya. Extrovert adalah mereka-mereka yang suka bergaul dengan orang. Tak semestinya orang yang banyak cakap ni dia extrovert. Boleh jadi dia banyak cakap hanya karakter dia saja, ya. Dia adapt. Tapi orang extrovert ni
point dia kena jumpa orang. Kadang-kadang dia tak cakap banyak pun, tapi dia suka jumpa orang, belanja makan ke, lepak duduk dengan kawan dia borak je kan. So extrovert ni yang kita risau ya, sebab mereka ni perlu untuk social, dan kita pun boleh lihat ramai orang-orang yang degil-degil dekat luar sana yang tak boleh nak patuh dengan arahan PKP adalah mereka-mereka yang kalau lihat social dia sangat aktif. Mereka ni main dam, main bola. Ya, walaupun macam tu, kalau boleh kita harap ada common sense ya, kenapa pentingnya untuk patuh dengan arahan kerajaan untuk berada di rumah. Baik, so seterusnya Hanif Hadi. Oh, dia tulis balik nota. Thank you. 3 strategi. Yes. Pertama, duduk semeja dengan keluarga, rancang kewangan. Kedua, ambil tahu kebajikan jiran. Ketiga, rancang aktiviti harian. So, itu dia. Dengan saya baca komen daripada Hanif Hadi, saya rasa itu dah cukup merangkumkan ketiga-tiga perkara yang mustahak untuk kita ambil perhatian sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. So, saya harap ianya membantu, memberi pencerahan, ataupun mungkin kita dah fikir benda yang sama. So, ada orang yang bersetuju dengan anda, dan saya rasa penting sangat benda ni. Kita sebagai orang Islam, saya rasa ini adalah satu benda yang penting untuk kita laksanakan. Inilah hak Yang pertama tu lebih kepada hak dengan ahli keluarga kita kena bincang macam mana nak rancang kewangan supaya bebanan kerja sepanjang tempoh ni pun sama rata, suami isteri, anak-anak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hak sesama jiran kita. Bila kita jaga jiran, setiap taman kita jaga kita macam hashtag Ejenali pula, kita jaga kita. Alright, so dia akan secara tak langsung kita akan menjaga satu Malaysia. Sebab kita nak make sure kerajaan pantau satu rumah satu-satu tu adalah sesuatu yang mustahil. Boleh jadi dalam 75% saja kerajaan kita mampu beri perhatian. Mungkin ada rumah-rumah yang jauh di pedalaman, mungkin ketua kampung saja tahu. So waktu ni lah mereka-mereka yang ada jawatan dalam kampung ambil tahu ahli qaryah anda. Waktu ni lah penting untuk pergi jenguk tapi tetap perlu patuh dengan social distancing itulah. 1 meter tak silap saya, 1 meter. Baik, so terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Sebelum tu saya nak mohon maaf jika ada kat mana-mana kekurangan ataupun kesilap kata, bolehlah korang komen kat bawah. Kita akan mungkin buat pembetulan ke supaya kita pun maklum kat mana-mana yang kita mungkin tersilap cakap, tersilap sebut. Baik, so terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada Hanif Hadi yang komen di bawah. So kalau korang berminat dengan mana-mana package promosi PIXIO yang berlangsung sekarang, yang promosi kahwin, InsyaAllah 31 Mac ni last. So kalau berminat boleh cepat-cepat tekan link kat atas. And kalau kata korang berminat juga dengan photoshoot produk, korang juga boleh tekan link dekat atas. Team support kita akan bantu. Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Jom kita puasa sunat esok dan kita doa semoga wabak COVID ini berlalu tak lama lagi, insyaAllah. Hanif Hadi betul kena ambil tahu pasal hari karya. Selalu jumpa kat masjid. Ya, sekarang kena tanya khabar sendiri. Ya, betul. Thank you. Betul-betul. Hanif Hadi, terima kasih Miss Mary untuk perkongsian malam ini. Ya, sama-sama. Moga bermanfaat. Thank you so much kepada mata-mata yang menonton. Saya Maria, pengurus jualan PIXIO. Bye. Assalamualaikum.